Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Asmida binti Loh Ahmad dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk seminar saya pada kali ini adalah kesan pengaruh persekitaran terhadap penguasaan kosakata murid bukan Melayu. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Isu kekontangan kosakata bahasa Melayu sudah lama menyekat penguasaan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu. Penguasaan pembenderaan kata seseorang murid amat mempengaruhi dalam kecekapan berbahasa dan membantu murid tersebut untuk menyampaikan hujah yang kritis dan kreatif dengan lebih intelektual. Penggunaan bahasa Melayu oleh masyarakat di sekeliling murid perlu lebih aktif agar murid bukan Melayu lebih terangsang untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran kosakata bahasa Melayu. Permasalahan dan objektif kajian. Murid bukan Melayu kurang menguasai kosakata bahasa Melayu akibat terdedah dengan bahasa ibunda sejak kecil lagi dan menyukarkan mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kedua ini. Penguasaan kosakata bahasa Melayu yang terbatas menyebabkan kemahiran bertutur dalam kalangan murid bukan Melayu adalah terhad. Berdasarkan permasalahan kajian, objektif kajian ini adalah yang pertama, meneroka masalah penguasaan kosakata bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu, dan yang kedua, meneroka pengaruh persekitaran yang mempengaruhi kosakata murid bukan Melayu berdasarkan faktor keluarga, rakan sebaya dan sekolah. Seterusnya, kita beralih pula kepada metodologi. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian kes. Pemilihan peserta kajian berdasarkan persempelan bertujuan. Kajian ini menggunakan seorang murid bukan Melayu dari tahun 5. Dari segi instrumen kajian yang terlibat pula, instrumen ujian merupakan instrumen utama diikuti dengan pemerhatian dan seterusnya temu bual. Dapatan objektif 1 iaitu meneroka masalah penguasaan kosakata bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu. Jika dapat dilihat pada slide ini, analisis soalan bahagian A iaitu dari instrumen ujian. Terdapat 8 soalan dikemukakan kepada peserta kajian. Peserta kajian dikehendaki menjawab ujian 1 dan ujian 2. Dalam analisis soalan bahagian A, pada ujian 1, peserta kajian hanya dapat menjawab betul 4 soalan daripada 8. Manakala ujian 2, peserta kajian dapat menjawab dengan betul 6 soalan dari 8 soalan yang diberikan. Dapatan objektif 1 bagi analisis soalan bahagian B dalam instrumen ujian. Peserta kajian diberikan 7 soalan dalam ujian 1 dan ujian 2. Dalam ujian 1, kita dapat lihat penggunaan kosakata adalah tidak tepat. Manakala bagi ujian 2, peserta kajian makin baik dengan menjawab soalan yang diberikan dengan menggunakan kosakata yang sepatutnya digunakan dalam ayat tersebut. Bahagian C merupakan bahagian terakhir dalam instrumen ujian yang diberikan kepada peserta kajian. Ujian 1 menunjukkan peserta kajian tidak dapat menjawab kosakata dengan baik dan peserta kajian meninggalkan soalan tersebut dengan tiada jawapan. Manakala pada ujian kedua pula, peserta kajian makin baik dan makin faham apa yang harus dilakukan pada ujian 2 dengan menggunakan kosakata yang sepatutnya digunakan dalam ayat. Jika dapat dilihat, pada ujian 2,
peserta kajian lebih baik dan lebih tepat dalam penggunaan kosakata yang sepatutnya digunakan. Secara keseluruhannya, dua ujian telah dijalankan terhadap peserta kajian. Item ujian adalah sama. Dalam ujian pertama, dapat dilihat peserta kajian agak lemah dari segi penguasaan kosakata dengan jumlah markah yang diperoleh. Manakala pada ujian kedua pula, markah yang diperoleh adalah agak memuaskan dari ujian satu, ekoran daripada peserta kajian menggunakan kaedah hafalan. Hal ini menunjukkan peserta kajian mengingati kesilapan yang dilakukan pada ujian pertama. Hal ini juga dilihat bahawa tahap penguasaan kosakata peserta kajian masih berada pada tahap yang rendah dan perlu ditingkatkan dari segi pembacaan dan percakapan. Seterusnya, kita beralih pula kepada dapatan objektif 2, iaitu meneroka pengaruh persekitaran yang mempengaruhi kosakata murid bukan Melayu berdasarkan faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan faktor sekolah. Dapatan objektif 2 melibatkan item temu bual. Terdapat 3 bahagian item temu bual, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kita lihat bahagian A, iaitu faktor keluarga. Soalan diberikan sebanyak 9 soalan kepada peserta kajian. 2 soalan peserta kajian menyatakan ya, manakala 8 soalan peserta kajian menyatakan tidak. Manakala bahagian B pula iaitu bahagian faktor rakan sebaya. Sebanyak 9 soalan juga diberikan kepada peserta kajian. Peserta kajian menyatakan ya kepada 3 soalan, manakala menyatakan tidak kepada 6 soalan. Analisis item temu bual bahagian C, iaitu faktor sekolah merupakan faktor yang terakhir. Peserta kajian diberikan 8 soalan. Peserta kajian menyatakan ya kepada 4 soalan dan menyatakan tidak kepada 4 soalan jika dilihat pada jadual yang dipaparkan. Secara rumusnya, terdapat 3 bahagian temu bual yang telah dijalankan terhadap peserta kajian, iaitu faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan faktor sekolah. Dalam faktor keluarga, peserta kajian menggunakan bahasa Tamil sepenuhnya di rumah bersama keluarga. Faktor yang kedua pula iaitu faktor rakan sebaya, peserta kajian lebih rapat dengan rakan yang sama kaum dan lebih banyak mendiamkan diri dalam kelas bersama rakan-rakan yang berlainan kaum. Di sekolah pula, iaitu di persekitaran sekolah, peserta kajian tidak boleh memahami penerangan daripada guru jika guru menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Peserta kajian dilihat agak keliru dengan penggunaan bahasa Melayu yang digunakan di dalam bilik darjah terutamanya. Oleh itu, dalam faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan faktor sekolah, peserta kajian lebih mendorong kepada menggunakan bahasa ibunda iaitu bahasa Tamil dalam berkomunikasi seharian dengan keluarga, rakan sebaya dan juga masyarakat sekeliling. Seterusnya, perbincangan. Kajian pengaruh persekitaran dalam penguasaan bahasa Melayu murid bukan Melayu adalah dengan merangkumi faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan juga faktor sekolah. Faktor keluarga memainkan peranan penting dalam pembelajaran murid, khususnya dalam penguasaan kosakata dalam pemerolehan bahasa kedua. Hal ini disokong oleh Chu Fong Feng 2016 menyatakan bahawa faktor keluarga terutamanya ibu bapa perlu memainkan peranan bagi memupuk minat murid dengan bahasa Melayu. Selain itu juga, keluarga juga dapat menentukan kaedah ataupun keadaan di rumah dengan bahan bacaan yang sesuai
dan mengadakan aktiviti pembelajaran bahasa Melayu dalam berkomunikasi seharian. Seterusnya, perbincangan dari segi faktor rakan sebaya. Menurut Ahmad Kalam dan Hasina Banun 2016, faktor rakan sebaya juga mendorong kepada perubahan sikap dan tingkah laku murid. Hal ini boleh dilihat dari segi pertuturan dalam komunikasi seharian yang mendorong peniruan itu berlaku termasuklah dari segi penguasaan kosakata. Manakala faktor sekolah pula, hasil kajian ini membuktikan bahawa persekitaran yang baik dapat mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa dengan lebih baik. Menurut Dayang Sulfilkawani dan Wan Muna Rozana 2017, persekitaran sekolah dan guru menunjukkan faktor sosial yang mempengaruhi pemolehan bahasa kedua dalam bilik darjah. Komunikasi murid dengan warga sekolah dengan menggunakan bahasa Melayu yang standard amatlah digalakkan bagi melatih pembelajaran bahasa dan sebagai langkah untuk memperluaskan lagi pembendaharaan kata murid sama ada secara formal ataupun tidak formal. Hal ini akan dilihat jika murid dan guru bekerjasama dalam membantu dalam penguasaan kosakata murid bukan Melayu. Secara kesimpulannya, faktor persekitaran memainkan peranan penting dalam penguasaan kosakata sesuatu bahasa, terutamanya dalam pemolehan bahasa kedua. Oleh itu, pihak yang berkaitan haruslah memandang perkara ini dengan lebih teliti agar pemolehan bahasa kedua dalam kalangan murid bukan Melayu dapat dikuasai dengan baik. Semua pihak haruslah berganding bahu dalam memberikan dorongan dan tunjuk ajar kepada murid bukan Melayu agar kesamarataan itu dijalinkan bersama-sama demi memartabatkan sesuatu bahasa. Sekian, terima kasih.